Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan asal falsafah dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Kami terdiri daripada dua orang, iaitu Nur Zaimah binti Hamzah dan saya sendiri, Anis Syuhada binti Drani. Latar belakang pendidikan dan bagaimanakah bentuk pembentukannya. Falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kita lihat bagaimanakah pembentukannya. Pada tahun 1956, Penyata Razak mengesyorkan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Diikuti Rahman Talib mengesyorkan Hala 7 Pendidikan. Dan pada tahun 1970, Rukun Negara DPK iaitu Dasar Pelajaran Kebangsaan dan DEB Dasar Ekonomi Baru menetapkan matlamat pendidikan. Pada tahun 1974, berlakunya persidangan negara-negara Islam di Mekah. Seterusnya, pada tahun 1979, laporan Jawatan Kuasa Kabinet mencetuskan idea perkubalan falsafah pendidikan. Pada tahun 1982, kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR diperkenalkan. Pada tahun 1988, KPM mewartakan falsafah pendidikan negara. Diikuti pada tahun 1989, kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM dilaksanakan. Dan akhir sekali, pada tahun 1996, Akta Pendidikan mewartakan perubahan FPN iaitu falsafah pendidikan negara kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Cabang falsafah. Falsafah adalah cabang ilmu yang mempunyai 4 cabang berbeza tetapi saling berkaitan yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang berbeza. Ada 4 cabang falsafah. Yang pertama, metafizik. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Dan yang keempat, logik. Yang pertama, metafizik. Metafizik ialah membincangkan perkara khusus yang berkaitan dengan realiti dan kewujudan. Ia memerlukan ketajaman fikiran untuk membuat perenungan bagi merealisasikan sesuatu yang berada di sebalik fizik yang ada. Ia juga meliputi hakikat kesejahteraan iaitu dipanggil kosmologi dan hakikat ketuhanan disebut teologi dan akhir sekali hakikat manusia dan alam ontologi. Yang kedua adalah cabang epistemologi iaitu membincangkan perkara khusus yang tentang persoalan ilmu dan pengetahuan dari aspek perolehan, jenis, sumber dan kesahannya. Yang kedua, cabang ini juga menghuraikan tentang manusia sebagai makhluk yang berakal yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mentadbir kehidupannya di bumi ini. Dan yang ketiga, pengetahuan ini dilihat dari pelbagai sudut yang mencakupi agama, sains dan falsafah. Dan yang terakhir ialah logik. Logik ialah cabang membincangkan tentang persoalan untuk membuat keputusan yang tepat dan berkesan. Ia terbahagi kepada dua, iaitu logik induktif dan logik deduktif. Logik induktif ialah rumusan dari sesuatu yang bersifat khusus dan berakhir dengan umum. Contohnya,
Tikus lebih kecil dari kucing. Itu adalah pernyataan khusus. Kucing lebih kecil dari harimau. Maka, kucing lebih besar dari tikus tetapi lebih kecil dari harimau. Itu adalah bersifat umum. Dan yang kedua ialah logik deduktif, ialah rumusan dari sesuatu yang bersifat umum dan berakhir dengan khusus. Contohnya, semua hidupan akan mati, iaitu pernyataan umum. Kucing adalah benda hidup, maka kucing akan mati. Itu adalah pernyataan khusus. Seterusnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Cabang falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, metafizik, iaitu menekankan terhadap aspek realiti, ketuhanan dan kesejaratan ke arah globalisasi, kemajuan dan kerohanian. Yang kedua, epistemologi, merangkumi perolehan pengetahuan, keilmuan dan keterampilan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahawa FPK menitikberatkan pendidikan yang berteraskan kehidupan warga negara manusia. Yang ketiga, aksiologi, menekankan kepada unsur nilai murni, kehidupan yang penting dalam pembangunan individu. Aksiologi terbahagi kepada dua, iaitu nilai etika dan nilai estetika. Yang terakhir adalah logik, iaitu cabang falsafah ini juga berkait rapat dengan ketiga-tiga cabang falsafah, iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi, kerana ia berlandaskan kepada bidang logikal. Seterusnya, falsafah pendidikan Islam sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Cabang falsafah pendidikan Islam yang pertama iaitu metafizik, mengenal kebenaran terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Yang kedua, epistemologi, ilmu yang bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan ilmu-ilmu akal. Yang ketiga, aksiologi, iaitu memberi penekanan kepada nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak dalam diri manusia untuk mentadbir alam serba indah ini dengan sempurna. Dan yang terakhir ialah logik, iaitu berfikir secara bijaksana untuk mencari kebenaran hakiki bagi menambahkan kecintaan terhadap kehidupan beragama dan mengenal Allah. Falsafah pendidikan Barat sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Mazhab falsafah Barat. Yang pertama ialah idealisme. Dari segi epistemologi, idealisme ialah pengetahuan yang boleh diperoleh tanpa melibatkan diri atau pengalaman. Manakala dari segi aksiologi, idealisme ialah sesuatu nilai adalah bersifat mutlak dan tidak berubah antara generasi atau masyarakat. Cirinya ialah terawal dan tradisional. Idealisme berfokus kepada kebenaran yang melibatkan akal, jiwa dan juga kerohanian. Dimensi kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penakulan. Antara tokoh idealisme ialah Plato, Descartes, Kant dan Hegel. Mazhab yang kedua ialah realisme. Dari segi epistemologi, manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong, iaitu tabula rasa. Manakala dari segi aksiologi ialah penerimaan sesuatu nilai bergantung kepada masyarakat. Ciri realisme adalah bersifat tradisional dan fokusnya adalah pada kebenaran, iaitu sifat nyata atau maujud fizikalnya. Kewujudan alam fikiran selaras dengan alam nyata. Antara tokoh realisme ialah Aristotle, Husserl, Bacon dan Locke. Mazhab yang ketiga ialah pragmatisme. Dari segi epistemologi, pragmatisme ialah pengetahuan adalah hasil daripada pengalaman yang diperoleh oleh manusia melalui hubungannya dengan persekitaan. Manakala dari segi aksiologi, pragmatisme bergantung kepada situasi untuk nilai dilihat dan diaplikasi. Ciri-ciri pragmatisme bermula pada awal
abad ke-20 di Amerika Syarikat. Fokusnya adalah pada kebenaran dari pengalaman. Yang kedua melibatkan persekitaran bersifat dinamik dan juga pengalaman individu yang berbeza. Antara tokoh pragmatisme ialah Dewey, Darwin, James. Mazhab yang terakhir ialah mazhab eksistensialisme. Dari segi epistemologi ialah ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Manakala dari segi aksiologi pula, persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Ciri eksistensialisme wujud pada pertengahan abad ke-20 di Eropah. Fokus utamanya adalah pada kebenaran dari pengalaman bebas. Seterusnya, pengalaman berbentuk idea dan juga pengetahuan. Individu berhak membuat pilihan dan bertanggungjawab. Antara tokoh eksistensialisme ialah Kierkegaard dan juga Jaspers. Seterusnya, kita lihat pula pada aliran falsafah pendidikan barat. Yang pertama ialah falsafah perennialisme, iaitu kebenaran bersifat sejagat dan tidak berubah. Ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas pendidikan. Kurikulum sama untuk semua murid dan berpusatkan mata pelajaran. Aliran falsafah yang kedua ialah aliran falsafah esensialisme. Tujuannya menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Ilmu, kemahiran, nilai dan sikap penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Guru adalah pakar dalam bidangnya. Aliran falsafah yang seterusnya ialah falsafah progresivisme, iaitu manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan, mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza dan berperanan pendidikan untuk mencorakkannya mengikut persekitaran dan masyarakat. Kurikulumnya adalah bersifat sains sosial dan merentas disiplin. Guru bertindak sebagai pembimbing dan pengurus, manakala murid pula perlulah bersifat aktif. Aliran falsafah yang terakhir ialah falsafah rekonstruksionisme, iaitu pembentukan semula masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyedarkan murid tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Kurikulumnya adalah merentasi dan mengandungi masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Guru pula bertindak sebagai ejen perubahan dan juga pembimbing. Terdapat dua konsep falsafah, iaitu pendidikan barat dan juga pendidikan Islam. Kita lihat konsep falsafah pendidikan barat. Manusia adalah bersifat sejagat, praktikal dan pragmatik, tertumpu kepada beberapa perkara asas, terbahagi kepada dua, iaitu tradisional dan moden. Manakala konsep falsafah pendidikan Islam pula melibatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai teras pendidikan, mewujudkan potensi yang menyeluruh yang melibatkan akal, roh dan jasad dan mempunyai dua sudut, iaitu teori dan amalan, menggunakan ilmu wahyu sebagai sumber rujukan. Seterusnya adalah perbezaan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Ciri yang pertama ialah masyarakat dan pendidikan. Falsafah pendidikan barat. Rumah sebagai institusi pendidikan formal. Pendidikan secara bersepadu iaitu kognitif, moral dan juga sosial. Nilai adalah bersifat subjektif. Manakala falsafah pendidikan Islam meletakkan pendidikan adalah sepanjang hayat, ibu bapa adalah pendidik utama dalam perkembangan anak-anak, matlamat pendidikan manusia menjadi insan yang sempurna, iaitu dari segi iman, ilmu dan juga amal. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan ialah usaha yang berterusan, melibatkan ibu bapa dan guru yang mempunyai peranan penting. Institusi rumah dan sekolah adalah saling berkaitan. Ciri perbezaan yang kedua ialah orientasi ilmu. Falsafah pendidikan barat menekankan kurikulum berasaskan keperluan dan minat murid. Ianya adalah bersifat umum dan bersepadu serta multidisiplinari. Manakala falsafah pendidikan Islam adalah berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada agama Islam.
Orientasi ilmunya adalah bersifat nakli iaitu wahyu dan juga akli, melibatkan falsafah maupun sains. Insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Sifatnya adalah menyeluruh, bersepadu dan juga seimbang. Memberi penekanan kepada standard iaitu kurikulum, pelajaran dan juga prestasi. Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Ciri yang seterusnya ialah pembelajaran murid. Dalam falsafah pendidikan barat, tumpuan terhadap penyelesaian masalah dan peranan individu diberi penekanan. Kandungan subjek adalah secara bersepadu. Rancangan pengajaran disusun mengikut minat dan masalah murid. Manakala falsafah pendidikan Islam, pembelajaran adalah berterusan. Pembelajaran adalah bersepadu dunia dan akhirat. Tumpuan kepada agama, akhlak dan manusiawi. Seterusnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan sepanjang hayat, mengembang potensi individu dan pembelajaran aktif. Ciri pengajaran guru. Dalam falsafah pendidikan barat, orientasi pelbagai bahan dan masyarakat. Pengajaran adalah berpusatkan murid dan pembelajaran aktif. Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah. Manakala falsafah pendidikan Islam pula mendidik secara berterusan, pengajaran berpusatkan guru dan meletakkan guru sebagai role model. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Mendidik secara berterusan, guru diletak sebagai role model dan juga pengajaran multidisiplin secara bersepadu. Ciri perbezaan yang terakhir ialah matlamat pendidikan. Falsafah pendidikan barat. Individu dan masyarakat yang berdaya saing dan mampu membawa perubahan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Manakala falsafah pendidikan Islam pula bermatlamat untuk membentuk insan yang syumul, sempurna, beriman, berilmu dan beramal soleh serta mempunyai akhlak yang baik. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan bermatlamat melahirkan warga negara berilmu pengetahuan, berakhlak, bertanggungjawab, sejahtera memberi sumbangan kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan sebagai falsafah elektik. Falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan dan rujukan kepada Malaysia untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak wujud secara tersendiri, tetapi merupakan iltizam dalam membina negara maju. Pembentukannya adalah hasil garapan dari pelbagai aliran falsafah yang berteraskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kerana itu, falsafah pendidikan kebangsaan tergolong dalam falsafah elektik kerana terkandung di dalamnya falsafah Islam dan falsafah pendidikan barat tradisional serta falsafah pendidikan barat moden. Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai kandungan yang sempurna dan lengkap dengan mengambil pertimbangan tentang pembangunan insan untuk menjadi cemerlang menerusi pendidikan. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan tersebut selari dengan falsafah pendidikan Islam yang meletakkan manusia terdiri dari 3 komponen, iaitu akal, roh dan jasad. Ketiga-tiga komponen tersebut mempengaruhi 4 komponen yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Begitu juga mazhab falsafah barat yang mempengaruhi falsafah pendidikan barat dan seterusnya mempengaruhi perspektif mereka terhadap perkembangan manusia dari segi kognitif, afektif dan psikomotor.